Pimpinan bagi Negeri Selangor untuk beliau menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya saya persilakan. Terima kasih kepada saudara pengacara. Apakah semua? Tajawan Sanghau, Nandri Wanakam, Dr. Fauzi, saudara Roslan, saudara Abbas, saudara Zakaria, saudara Rizal, dan pimpinan PAS, Keadilan, dan DAP, dan kawan-kawan yang datang sini malam ini. Saya rasa gembira kerana ada peluang malam ini balik ke kampung saya. Pahang adalah negeri saya. Saya berasal dari Corong Rau, tidak jauh dari sini. Tetapi malam ini isu-isu yang saya bawakan bukan isu Pahang lah, sebab saya rasa orang Pahang lagi, orang yang masih di Pahang ni, saya sudah lari dari Pahang sudah lebih kurang 30 tahun. Tetapi rumah saya masih di Rau lah, masih di Corong. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada penganjur kerana menjemput saya, memberi peluang saya untuk bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingin memberitahu ramai yang sudah tanya saya, adakah kita di Pakatan Rakyat di Selangor boleh kekalkan Selangor atau tidak? Saya nak tanya orang Pahang, you rasa, you dari jauh lah you rasa kita boleh kekalkan Selangor? InsyaAllah. Memang boleh kalau kita berusaha. Cuma kita ada satu perkara kita risau lah, iaitu kita mendapati ada pengundi baru sebanyak 500,000. 500,000 khas untuk Selangor sahaja. Sebab itu kita pun panik juga. Walaupun kita nampak sokongan rakyat bertambah baik, tetapi kita risau juga sebab 500,000 itu kita pun tak tahu ini 500,000 dari mana. Jadi kerajaan sudah buat keputusan, kita ada satu exercise ataupun operasi rumah ke rumah. Kita hantar ketua kampung, ahli majlis dengan kawan-kawannya, rumah pintu ke pintu, kita cari pengundi baru. Lepas, sebab kita nak tahu berapa yang mengundi hantu, berapa yang tulen yang akan memberi sokongan kepada kita. Setuju? Jadi exercise ini telah dijalankan. Saya rasa walaupun belum habislah, hanya kawasan saya sudah habis kerana kawasan saya hanya ada 3,700 pengundi yang baru. Jadi saya paling cepatlah saya habis semak semua. Saya mendapati ada 5% kita tak tahu dia dari mana. Kerana kita masuk rumah, orang itu tidak di rumah. Kita tanya pun tak mau jawab, ataupun kita langsung tak dapat masuk rumah. Jadi tetapi keadaan di kawasan saya adalah bukan yang biasalah, bukan yang biasa, kerana kebanyakan kerusi di Selangor bertambah dengan sebanyak 12,000 ada, 15,000 ada satu tempat Seri Sedang tambah dengan 23,000. Dun ada 23,000 pengundi yang baru. You percaya ke tidak? Sebab Dun Serdang dulu kita hanya kalah dengan tak sampai 50 undi. Jadi dia panik, tentulah dia bawa tak tahu dari mana lah. Jadi itu satu perkara yang merisaukan kita, tetapi tak apa. Sebab kita percaya dengan sokongan rakyat kita boleh mengatasi apa saja halangan. Betul atau tidak? Kita boleh. Kita akan teruskan. Tetapi kita kena tangkap pengundi hantu. Jadi kalau ada Myanmar, ada Indon, ada Nepal, ada Filipino datang ke tempat kita dari jauh pun boleh nampak muka dia lain daripada kita halau dia balik negeri mereka. Boleh? Kalau kita datang, kita akan tanya, kita minta IC. Kalau dia kata dia ada IC, tak mau tunjuk, kita halau dia. Kalau tunjuk IC itu, kita rampas IC itu.
kita terus pergi buat laporan polis, katakan IC itu adalah IC palsu. Boleh ke tidak? Tentu boleh. Kalau kita tak boleh buat macam itu, kita akan kalah dalam election. Sebab kita tak mau apa yang berlaku di Kuala Terengganu, di Terengganu satu ketika. Masih ingat ada sekali 2004, ya 4. Sebab sebelum itu PAS menang kan? Lepas menang, dia hantar orang dari Kuala Lumpur, tempat-tempat yang dia tentu akan menang, dia hantar orang itu pergi mengundi di negeri Terengganu. Betul atau tidak? Sehingga PAS kalah di Terengganu. Jadi kita tak mau sejarah ini berulang lagi di negeri Selangor. Sebab itu kita perlukan ada pasukan penangkap mengundi hantu. Mana-mana tempat kita kena ada pasukan itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mana-mana saya pergi, orang pun sudah tanya saya, bila akadnya akan ada election ataupun pilihan raya. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Saya rasa Rosma pun tak tahu. Sekarang dia pun sudah risau. Walaupun dia cakap, kalau tak silap saya 3 minggu yang lalu, dia buat satu pengumuman. Dia kata, kita Barisan Nasional bila-bila saja. Dia mana layak membuat announcement bagi pihak Barisan Nasional? Dia siapa? Tetapi jangan pandang rendah kepada dia. Kerana pemimpin tokoh macam Lee Kuan Yew pun tahu Rosma lebih berkuasa daripada si Najib. Sebab itu 2-3 tahun yang lalu apabila melawan Malaysia, orang yang dia nak bertemu adalah Rosma, bukan Najib. Betul tak? Lee Kuan Yew siapa? Lee Kuan Yew seorang tokoh politik yang berpengalaman yang besar. Tetapi dia pun tahu, walaupun dia dari Singapura, Rosma yang menentukan bila akan ada election. Tetapi saya rasa, tadi saya kata dia risau, dia pun tak tentu, kerana dia pun tahu, kali ini tidak tentunya Barisan Nasional boleh menang lagi. Betul atau tidak? Siapa boleh jamin Barisan Nasional akan menang? Siapa boleh? Tak ada sesiapa yang boleh memberi jaminan kepada si Najib, kepada Rosma, kepada Muhyiddin dan sebagainya. Tak ada seorang pun. Kerana baru-baru ini Najib pun tahu, kita pun tahu, pengundi baru untuk seluruh Malaysia lebih kurang 3 juta. 3 juta. 3 juta pengundi baru ini kebanyakan kali pertama mereka akan membuang undi. Mengikut saudara Lim Kit Siang, itu Lim Kit Siang yang kata, kalau tak silap dia, tak kurang daripada 70% akan beri undi kepada Pakatan Rakyat. Ini orang baru ini. Kalau orang baru ini benar-benar memberi undi kepada kita, kalau ada 70% benar-benar beri undi kepada Pakatan Rakyat, kita akan menang, kita akan rampas kuasa di Putrajaya dengan kerusi sebanyak 128 kerusi. Kalau ini berlaku. Inilah perkara yang merisaukan Rosma dan abangnya si Najib. Dan bukan saja itu, mereka pun tahu dalam hal cyanide di Raub, dia bersalah. Betul tak? Dia pun tahu dalam hal Linus di Kuantan, dia pun salah. Dia pun tahu dalam hal skandal NFC kondo yang ada lembu itu, dia yang bersalah. Dia pun tahu. Dan dia pun tahu rakyat sudah marah pada mereka. Betul atau tidak? Siapa yang tidak marah? Saya marah, orang tua marah, semua orang marah. Sebab kita tahu, ini wang rakyat. Bukan untuk syarifatan abang dia, anak dia. Katakan beli lembu tetapi beli kondo. Bukan saja beli kondo di Malaysia, beli kondo sampai Singapura, Jalan Orchard. Itu tempat yang paling baik dengan wang kita semua. Tahukah saudara dan saudara berapa faedah dia bayar setiap tahun? Yang 250 juta itu berapa persen faedah dia bayar?
2% saja. Kalau ada, saya pun mau. Letak dalam bank saja sudah cukup. Betul tidak? Tetapi dia bukan. Dia tipu lagi. Dia beli kondo. Saya dengar cerita dia pergi haji pun bayar itu. Dia pakai kredit card pun dia kenakan wang itu untuk membuat bayaran. Adakah ini adil? Jadi semua orang UMNO, ini United Malays National Organisation, dia pun tahu benda-benda macam ni rakyat sudah bosan, sudah jemu, sudah tak boleh tahan lagi. Ini bukan saja orang Pahang tak boleh tahan, semua rakyat di seluruh Malaysia, termasuk Sarawak dan Sabah pun tak boleh tahan sama UMNO. Betul tak? Jadi dia risau. Sebab itu saya kata Rosmah pun tak tentu. Tak boleh tentukan bila mau buat election. Tadi saya bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia sudah sampai sini. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan dia. Saya pun tanya dia bila akadnya ada elections. Nanti dia akan jawab lah. Saya rasa dia, walaupun dia kata, nampaknya semua orang kata, orang UMNO berkata nampaknya tahun depan baru ada elections. Tetapi saya rasa kita jangan percaya kepada dia. Saya pun tak boleh percaya kepada dia. Mana tahu dia tiba-tiba ada elections. Saya rasa dia akan ada election November 11. Sebab itu lucky number dia. Betul tak? Dia lucky number. Last year 11 November dia kahwin. Bukan dia kahwin, anak dia kahwin. Dia pilih hari itu. Jadi besar kemungkinan lah dia akan pilih November 11 untuk election. Jadi itu kita kena jaga-jagalah. Jadi kita jangan percaya kepada dia. Dia ini tahu dia tak tentu boleh menang, sebab itu dia sekarang mau bagi wang. Bila dia bagi wang, kita mau ambil ke tidak? Mau ambil ke tidak? Tentu sekali, kalau saya layak saya pun ambil, sebab wang itu bukan wang dia. Rakyat juga, dia pinjam juga. Saya diberitahu 500 yang pertama yang setelah bagi itu wang dari mana? Dari EPF. Dia bukan macam Selangor, kita bagi wang. Dia bukan macam Pulau Pinang, kita bagi wang. Kita gunakan wang yang kita ada, bukan pinjam dari mana-mana. Kita ada reserve. Saya bagi contoh di Selangor. Saya orang Pahang. Saya masih orang Pahang, walaupun saya sekarang berkhidmat di negeri Selangor. Tetapi saya nak beritahu, saya pun mau, mudah-mudahan Pahang pun boleh macam Selangor, kita pegang kuasa untuk rakyat. Boleh ke tak boleh? Ini adalah kerana bukan kita gila kuasa. Ini adalah kerana apabila Pakatan memegang kuasa di mana-mana negeri, kita akan boleh membawa kebaikan kepada rakyat. Kita boleh mementingkan keperluan rakyat. Seperti negeri Selangor, saya bagi contoh. Apabila kita ambil alih kita punya reserve, walaupun negeri Selangor merupakan negeri yang paling maju, paling kaya di Malaysia, tetapi reserve-nya hanya ada lebih kurang sikit lebih daripada 400 juta selama 50 tahun pemerintahan. Tetapi 400 juta saja. Tetapi 4 tahun kemudian kita punya reserve sudah jadi, sudah mencecah 2.1 bilion. Sudah tambah berapa? Sudah tambah berapa? Sudah tambah berapa? 5 kali ganda. Walaupun kita tidak naik cukai pintu, walaupun kita tidak naik cukai tanah, walaupun kita tidak naik bayaran lesen dan sebagainya. Walaupun kita sudah gunakan lebih kurang 700 juta untuk program-program perkebajikan yang dicadang oleh PAS, Keadilan dan DAP bersama-sama, seperti air percuma, skim usia emas,
Setiap orang tua yang mencapai umur 60 boleh mendaftar. Apabila pulang ke Rahmatullah dapat RM2.500. Mau kita mau? Tentu sekali kita mau. Itu pun wang rakyat, betul? Dan kita bagi wang kepada ibu tunggal, anak yatim, kita bagi tokong, kita bagi kuel, kita bagi masjid, surau dan sebagainya. Sudah bagi 700 juta. Tetapi rizabnya masih mencecah 2,1 bilion. Inilah perbezaan. Paham macam mana? Paham ada air percuma? Paham ada wakaf miskin? Paham ada bagi wang kepada surau kepada tokong kue ada? Ada pun 5 tahun sekali lah untuk memancing undi. Betul tak? Tetapi di Selangor tak perlu minta pun kita bagi. Kalau minta kita bagi lebih. Sebab itu pun wang rakyat. Kita percaya kepada satu konsep yaitu wang negeri, hasil negeri untuk rakyat. Setuju atau tidak? Jadi saya rasa saya tak payah tanya pun kalau pimpinan Pakatan Rakyat di Pahang menang di dalam pilihan raya yang akan datang, tentu sekali Pahang pun boleh buat program-program berkebajikan seperti negeri Selangor. Betul atau tidak? Tak payah tanya pun saya tahu. Sebab Pakatan Rakyat sama. Di negeri Pahang sama, di negeri sama, di Penang sama, di negeri Perak, Kelantan, Terengganu semua sama.
Mengapa? Karena kerajaan bangsa nasional memang pandai menipu wang rakyat. Mereka pakat. Mereka pakat. Saya yang buat laporan polis. Saya yang pertama. Mengapa saya buat laporan polis? Ini kerana saya dengar cerita dari surat khabar katakan Ling Leong Sik, Presiden MCA itu telah membayar wang kerajaan sebanyak lebih daripada 1 bilion untuk membeli tanah 1000 ekar di Pulau Indah. Saya rasa kalau you sebagai kerajaan you nak tanah, minta saja mesti dapat. Mengapa kena beli? Betul atau tidak? Kalau anda nak buat apa projek di negeri Pahang ataupun si Najib nak buat program di Pahang, dia perlukan tanah ataukah dia perlu membelikannya? Tentu sekali tidak. Sebab itu saya sudah rasa ada yang satu yang tak kena. Sebab itu saya buat laporan polis. Tetapi malangnya polis ke ACA ke pada masa itu tak peduli. Tak peduli. Macam tak ada biasa. Macam biasa saja. 1 tahun kemudian kita punya orang kuat dari PAS sudah sampai. Bagi tepukan. Apa khabar? Lepas itu 1 tahun kemudian saya buat sekali lagi laporan polis dan juga kepada ACA kerana saya mendapati wang bangunan, bukan saja wang untuk beli tanah sudah terlampau tinggi, bangunan pun terlampau tinggi, tak ikut market value. Saya buat laporan. Pada masa itu skandal itu sudah menjajah 2.3 bilion. Tetapi malangnya di bawah Mahathir, dia pun tak peduli. Polis tak peduli, SCB tak peduli, Mahathir pun tak peduli. Akhirnya tahun ketiga, sekali lagi saya buat laporan polis dan ACA. Mengapa? Kerana saya difahamkan skandal ini sudah jadi 4.3 bilion. Tetapi malangnya tak kira juga, tak peduli juga. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkanlah, laporan polis sudah buat. Kalau laporan polis itu tak betul, tentu sekali dia boleh tangkap sama Ronnie Liu. Betul atau tidak? Kalau dia tak tangkap saya, maksudnya apa yang kata itu ada asas. Kalau ada asas, mengapa tidak tangkap Ling Leong Sik, Chan Kong Choi dan orang UMNO pada masa itu? Apabila skandal itu masih belum sampai sekarang macam sudah lebih daripada 12 bilion. Tapi malangnya itulah kerajaan Barisan Nasional. Jadi kawan-kawan yang saya hormati, yang saya kasihi, kita masa sudah sampai. Kita mau perubahan yang sebenarnya. Saya selaku seorang exco, walaupun dikatakan ada kuasa, tetapi saya faham. Kalau you perlukan kuasa untuk membawa perubahan yang tulen, yang sebenar kepada Malaysia, kita perlu Putrajaya, bukan saja kerajaan negeri. Setuju? Sebab kuasa yang besar masih dalam tangan si Najib dan semua pimpinan kerajaan pusat. Sebagai kerajaan negeri, walaupun you seorang menteri besar, you punya kuasa hanya berhenti di situ, iaitu cukai tanah you ambil, cukai pintu you ambil, lesen you ambil, itu saja. Polis bukan you punya. You nak pasangkan tol, you tak ada hak. You nak buat hospital, bukan you punya hak. You nak buat universiti ke, sekolah ke, kindergarten ke, you pun tak ada hak. Walaupun you ada tanah. You bagi tanah kepada sekolah itu nak buat sekolah agama. Kalau si Muhyiddin tak mau, tak boleh buat sekolah agama. Betul atau tidak? Kuasa hakiman lah, kehakiman lah, foreign affairs lah, transport lah, semua masih dalam tangan Barisan Nasional Kerajaan Pusat. Sebab itu saya minta, kalaulah sekarang kita mau halau ini Linus balik ke Australia, boleh atau tidak?
Tentu sekali boleh. Kalau kita dapat kuasa di Putrajaya, kita boleh beli tanah di situ. Kilang pun kita beli, kita jual kepada orang lain. Mesin bagi balik kepada Australia, suruh dia balik ke Australia. Boleh ke tidak? Kalau dia setuju, kita buat. Kalau tak setuju, biar dia pergi mahkamah. Boleh ke tidak? Kita tak mau Linus di Kuantan. Sebab itu satu benda yang sangat bahaya. Kalau kita menang di Pahang, menang di Putrajaya, kita berhentikan lombong emas di Rau itu dengan cyanide itu. Boleh ke tidak? Tentu sekali boleh. Kita berhentikan 1 bulan, minta dia clearkan semua cyanide, baru dia boleh diteruskan. Boleh ke tidak? Kita tak mau tol lagi di sini sana. Kita mau pulangkan. Kita mau robohkan semua tol. Boleh ke tidak? Tentu sekali boleh kalau kita dapat kuasa di Putrajaya. Kita mau buat satu universiti di Pahang. Boleh ke tidak? Tentu sekali boleh kalau kita ada kuasa di Putrajaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita memang mau semua benda itu. Kita memang mau Datuk Seri menjadi Perdana Menteri Malaysia yang baru. Mau kita mau? Kita mesti mau, kerana kita bukan sokong dia kerana kita mau setakat dia mau jadi Perdana Menteri. Kerana kita percaya kalau dia jadi Perdana Menteri, dia akan bersama-sama dengan pimpinan Pakatan Rakyat membawa perubahan, membawa kebajikan, membawa semua yang baik kepada kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, masa sudah sampai, saya rehat. Kerana besok saya akan kena pergi ke SUK Shah Alam sebelum pukul 10 kerana sekarang kita ada sidang Dewan. Hari ini hari kedua. Sebelum saya habiskan, saya cuma ingin beritahu Tan Sri Khalid sendiri akan memberi penjelasan mengenai apa yang dikatakan skandal besar di Selangor, iaitu MCA kata 1 bilion negeri Selangor sudah bayar kepada sebuah syarikat yang namanya Talam. Kita bukan bodoh. Talam yang hutang kepada kita, bukan kita yang hutang kepada Talam. Tentu sekali. Lagipun Talam adalah syarikat kroni UMNO dan MCA, bukan kita punya syarikat. Mengapa kita bagi saja 1 bilion? Jadi janganlah percaya benda-benda macam itu. Walaupun presidennya, anaknya cakap skandal itu macam benar-benar. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bang Anjor, dan saya juga ucapkan tahniah kepada Bang Anjor, dan saya mudah-mudahan negeri Pahang jatuh kepada tangan Pakatan Rakyat di pilihan raya yang akan datang. Sekian, terima kasih. Saya saja, Nandri Wanakam. Terima kasih YB Roni.